Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mulakan kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya mula, saya ulang sekali lagi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan surah Ar-Rahman di muka surat 532. Kita akan sambung ayat 25. Boleh? Berapa buku surat? Muka surat 532 ayat 25. Tetapi sebelum itu saya akan pergi kepada pembelajaran teori di buku kuning. Saya akan share skrin. Kuning aku saya cakap. Okay. Allah dah miskin lah. Tu jelas tak nampak dekat Jelas. Alhamdulillah. Okey. Jelas. Okey, kita tak kerja semua Ingat. suara. Kakak, buku kakak. Ni. Okey, mutekan suara. Minta kerjasama untuk mutekan suara dahulu. Okay, InsyaAllah saya akan sambung di pembelajaran teori di buku kuning. Okay, kalau ada buku kuning boleh tengok di muka surat 9. Okay, kalau tak ada boleh rujuk dekat skrin yang saya dah kongsikan. Okay, InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok di muka surat 9, hari ini saya akan sentuh topik 4.0 iaitu tanda bacaan nyata. Okay, walaupun di buku kuning kita dah ulang-ulang, tapi still juga kita kena ulang sebabnya kadang-kadang kita ni mudah lupa. Okay, jadi insyaAllah saya nak mengingatkan diri saya juga. Okay, jadi hari ini saya bawa topik 4.0, tanda bacaan nyata. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dulu apakah maksud tanda bacaan nyata dan macam manakah bacaannya. Okay, saya fokuskan dekat bawah. Okay, ada gambar budak kecil. Okay, dia kata tips 2, bacaan tanpa dengung. Iaitu huruf disebut dengan jelas dan nyata. Nombor 2, dia kata bacaan seakan berhenti sekejap tanpa mengambil nafas dan harakat pendek. Okay, jadi kat sini untuk tanda bacaan nyata, kalau kita jumpa tandanya di dalam Al-Quran, kita mesti membacakan secara nyata ataupun dikatakan bacakan secara jelas. Okay, jadi kita pergi yang pertama. Okay, kita tengok kat sini ada segitiga. Saya akan pergi di warna kelabu terlebih dahulu. Saya tandakan nombor 1. Okay, di segitiga kelabu, okay, ditulis kat sini, baris 2 selari dan baris depan 69. Okay, atau saya ringkaskan ialah tanwin selari. Okay, apakah maksud tanwin selari? Okay, kita tengok dekat sini. Yang pertama, contoh yang diberi. Okay, pada huruf ba. Ba tanwin berbaris atas. Okay, kita tengok dia selari. Maksudnya sama di bahagian sisi. Okay, jadi dibunyikan nyata dan dibunyikan jelas. Bunyikan tanwinnya secara jelas. Jadi ba tanwin baris atas bunyi ban. Tidak ada bunyi dengung. Jelaskan sahaja bacaannya. Tengok yang kedua, ba tanwin baris bawah, okay, juga selari di sisi. Itulah dinamakan tanwin selari. Okay, nyatakan bunyinya bin. Okay, dan yang ketiga, ba tanwin 69. Okay, tanwin 69. Okay, dibacakan bun, ban, bin, bun. Okay, itu contoh yang pertama. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okay, dia dah highlight kan mim tanwin selari
berada di atas, okay, tanwinnya selari, sama di sisi. Jadi macam mana kita nak bacakan? Yauman au ba'da. Man ni kita jelaskan bunyinya. Yauman au ba'da. Okay, seterusnya kita pergi di contoh yang ketiga, setelah sini. Okay, maafkan, susah saya kurang cantik. Okay, tengok sini. Dia dah highlightkan pada huruf hamzah, tanwin selari berada di bawah. Jadi macam mana nak bunyikan? Syai'in. Bunyikan jelas bacaan tanwinnya. Syai'in. In. Okay, seterusnya, di kotak kelabu yang keempat, tengok kat sini ditulis, dia highlightkan huruf ta. Huruf ta bulat ataupun juga dikenali sebagai ta marbutah. Saya tulis kat sini, juga dikenali sebagai ta marbutah. Okay, apakah maksud ta marbutah? Tak yang tertutup. Okay, apakah bezanya kalau kita tengok ta marbutah ini tertutup di hujung. Okay, jadi dia mempunyai tanwin 69, kita bacakan secara jelas. Fityatun amanu. Fityatun amanu. Okay, itu adalah tanda yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi di tanda yang kedua. Kita tengok di segitiga sebelah kanan ni di bawah, segitiga warna merah. Okay, ini adalah tanda yang kedua. Ditulis kat sini tandanya ialah nun mati bertanda sukun. Kita tengok huruf nun ke atasnya ada tanda sukun. Okay, ini adalah tanda sukun. Tanda sukun tu maksudnya tanda mati. Okay, kalau ada je tanda ini iaitu nun mati bertanda sukun, mesti dibacakan jelas. Jadi kita tengok dekat contoh di bawah, nun mati bertanda sukun, jelaskan bacaannya menjadi man. Man amila. Man amila. Okay, dan tanda yang ketiga, okay, untuk tanda bacaan nyata ni senang je nak ingat kerana tandanya tak banyak, ada 3 sahaja. Jadi kita tengok tanda yang ketiga ialah mim mati bertanda sukun. Mim mati bertanda sukun, tanda matilah. Okay, jadi ditulis kat sini contohnya, kita tengok dekat bawah dia dah highlightkan. Bacakan secara jelas, rapatkan bibir. Walahum azabun. Walahum azabun. Rapatkan bibir seolah-olah dia berhenti seketika. Kadang-kadang orang dah rapatkan bibir tapi bacaannya tak kemas kerana ditahan sekejap saja kemudian dia dah lepas. Nanti kalau buat macam tu dia boleh jadi melantun. Okay, macam mana bunyi melantun? Saya bacakan kat sini. Walahuma azabun. Walahuma azabun. Ada bunyi huma. Yang itu adalah kurang tepat. Jadi kemaskan sahaja makhraj huruf mim, rapatkan bibir. Walahum azabun. Okey. Seterusnya saya akan kongsikan ada sedikit nota tambahan. Okey, untuk saya fokuskan tanda yang pertama dan juga kedua. Pertama dan juga tanda kedua. Okey, kalau kita tengok sini ialah tandanya tanwin, kita lihat sini tanwin selari. Ini adalah nota tambahan bagi nota tajwid. Tanwin selari dan tanwin 69. Okey, ini yang pertama, saya tukarkan color kejap. Tanda yang pertama dan tanda yang kedua ialah nun mati bertanda sukun. Okay, sekejap ya. Nak admit. Ada orang tengah tunggu kejap ya. Saya nak admit orang. Mana? Sekejap saya stop sharing sekejap. Okay. Okay, saya sambung sekali lagi. Maafkan saya. Okay, dah terpadam tadi. Saya ulang sekali lagi. Maafkan saya. Tadi saya admit ada orang nak masuk baru. Okay, insyaAllah saya
Ulang sekali lagi. Okay, ini adalah nota tambahan bagi hukum tajwid. Okay, simple sahaja. Saya fokuskan tanda yang pertama dan juga tanda yang kedua. Saya ulang balik. Okay, tanda yang pertama tadi ialah tanwin selari. Saya tulis kat sini tanwin selari. Okay, bagi yang tengah tengok kat skrin, kalau nampak tak jelas, boleh zoom. Macam boleh besarkan guna tangan, dia boleh zoom up. Okay, kemudian kita tengok yang kedua, tandanya ialah nun mati bertanda sukun. Okay. Jadi ada dua tanda, tanwin selari dan nun mati bertanda sukun. Okay, dia membawa kepada satu hukum tajwid. Iaitu saya tulis kat sini, hukum tajwidnya ialah izhar halqi. Dia membawa kepada hukum tajwid izhar halqi, iaitu tanwin selari ataupun nun mati bertanda sukun berjumpa dengan huruf ada 6 huruf. Okay, kat sini saya jelaskan dahulu apakah maksud izhar dan apakah maksud halqi. Okay, izhar bermaksud, saya tulis kat sini, izhar bermaksud nyata. Okay. Kurang kemas, nyata. Dan halqi membawa maksud halkum. Ataupun saya tulislah sebab kurang cantik kan. Halkum ialah kita kenali sebagai kerongkong. Okay. Okay, jadi hukum tajwid yang saya nak kenalkan hari ini ialah izhar halqi. Mungkin ada yang pernah dengar. Saya nak fokuskan sedikit lagi. Okay, maksud izhar halqi ialah nyata. Izhar ialah nyata. Halqi membawa maksud kerongkong, kerongkong ataupun halkum. Okay, jadi kat sini tanda bagi hukum tajwid ini ialah tanwin selari, saya ulang, tanwin selari dan nun mati bertanda sukun. Okay. Tanwin selari dan nun mati bertanda sukun bertemu huruf kerongkong. Bertemu huruf kerongkong. Okay, jadi ada maafkan saya, ada 6 huruf kerongkong. Ada 6 huruf kerongkong. Okay, kalau ada yang buku purple boleh rujuk balik apakah 6 huruf kerongkong. Okay. Tapi tak apa, saya nyatakan kat sini. Okay, ada 6 huruf kerongkong. 3, 4, 5, 6. Okay, yang pertama ialah kita tengok dari hujung kerongkong. Di hujung kerongkong ada 2 iaitu huruf Ghain dan juga huruf Kha. Okay, kemudian kita pergi di pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong ada 2 huruf iaitu huruf Ha dan juga huruf Ain. Okay, dan lagi 2 bahagian pangkal kerongkong terdapat huruf Hamzah dan huruf Ha. Okay. Jadi saya ulang sekali lagi, hukum tajwid yang kita akan pelajari hari ini ialah hukum izhar halqi. Di mana izhar halqi membawa maksud, izhar ialah nyata, kita bacakan secara nyata, halqi ialah kerongkong. Kerana apa dinamakan izhar halqi? Kerana tanda bacaan nyata tadi, tanwin selari dan nun mati bertanda sukun berjumpa dengan huruf kerongkong. Apakah huruf kerongkong? Ada 6 huruf kerongkong iaitu huruf Ghain, Kha, Ha, Ain, Hamzah dan juga Ha. Okay, ada 6 sahaja. Okay, ini saya fokuskan, saya ulang balik, dan 2 tanda ini sahaja. Tanwin selari dan nun mati bertanda sukun. Okay, kita abaikan dahulu mim mati bertanda sukun kerana yang ni dia ada hukum tajwid lain. Jadi hari ini saya bawa yang simple sahaja. Kita kenal izhar halqi. Okay, insyaAllah tak berat pun. Okay, ringan-ringan sahaja.
Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, saya ulang semula. Kalau kita tengok tandanya pada man, kita tengok huruf selepasnya, kita jumpa huruf hamzah. Hamzah ialah huruf kerongkong. Kita tengok pula contoh yang kedua, syai'in, in. Selepas tanwin selari, kita jumpa huruf hamzah sekali lagi. Jadi huruf hamzah pun merupakan huruf kerongkong. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Ustazah, Ya. sekejap Ustazah. Yang yauman tu kita perlu baca panjang ke tidak? Oh, untuk Yang yauman. nombor satu tadi. Yauman tu kan. Okey, Yauman au tu. okey, Yang terima kasih. atas tu. Ya, ya. Ini ya. Okey, terima kasih. Yang tu. Okey. Man tu. Yang ini kita tidak perlu bacakan panjang pada kalimah man. Okey, kerana Sebab? ini tidak perlu dibacakan panjang, hanya perlu dijelaskan yauman au ba'da. Jangan. Walaupun kat situ kan ada alif kan? Okay. Kenapa ada alif kat sini? Okay, ini khusus kalau kita tengok di dalam Al-Quran, bacaan tanwin berbaris atas, sebelahnya memang selalu ada hamzah. Memang akan ada hamzah. Okay, tapi tidak dibaca panjang. Dibacakan pendek sahaja. Okay, jelas? Okey, terima kasih. Terima kasih. Oh, ada yang tak dapat masuk ke? Kejap Okey, kejap Okey, jadi kalau saya ulang semula lagi, tengok izhar halqi tadi. Fityatun amanu, tanwin 69 berjumpa hamzah lagi sebelahnya, huruf kerongkong juga. Dan tanda yang kedua tadi, nun mati bertanda sukun. Kita tengok nun mati bertanda sukun, di sebelahnya terdapat huruf ain. Kerongkong. Ialah huruf kerongkong. Jadi dibacakan jelas saja. Okey. InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran teori. Saya akan sambung di bacaan surah Ar-Rahman, muka surat 532. Okey. Jadi boleh buka Al-Quran di surah Ar-Rahman, muka surat 532. Okey, saya akan sharekan di surah Ar-Rahman. (532). Okey. Okey, saya akan bacakan dahulu 3 ayat, iaitu ayat 25, 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya akan pergi satu-satu untuk keterangan bagi surah Ar-Rahman ayat 25 terlebih dahulu. Okey, untuk minggu lepas pada malam Selasa saya ada kongsikan mengenai trivia surah Ar-Rahman. Jadi kat sini saya ulang semula. Trivia surah Ar-Rahman. Okey, bagi kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, terdapat 33 kali di dalam Al-Quran. Jadi ulang 33 kali. Okey, saya Al-Quran. Okay. Jadi sekali lagi saya akan pergi di bacaan 25, ayat 25. Saya akan highlightkan pada bacaan-bacaan yang penting. Okay, yang pertama pada ayat 25 saya bulatkan pada tanda sabdu di atas huruf ya, hati-hati. Okey. You boleh minta kerjasama untuk mutekan dahulu. Okey. Nanti bila bacaan beramai-ramai boleh unmute semula. Okey, terima kasih. Okey.
BI, jadi kita tahan pada makhraj huruf ya. Okey, angkatkan tengah lidah. Fa bi ayyi. Hati-hati pada tanda bacaan sabdu. Okey, seterusnya saya bergerak pada kalimah hamzah nganga jumpa dengan alif dibacakan panjang 2 harakat. Okey, seterusnya kita tengok pada kalimah lam alif terdapat tanda ombak berjumpa hamzah. Kita bacakan panjang 4 atau 5 harakat. Okay, seterusnya saya highlightkan pada tanda sabdu di atas huruf ba. Tahan pada makhraj huruf ba, rapatkan bibir. Fa bi ayyi ala'i rabbi. Rabbi. Tahan pada huruf ba, kita rapatkan bibir sebentar. Rabbi. Rabbi. Okay. Seterusnya kita tengok pada huruf mim adanya alif di sebelahnya. Kita bacakan panjang 2 harakat. Rabbikuma. Seterusnya pada huruf zal terdapat tanda sabdu. Tahan di makhraj huruf zal iaitu jelirkan lidah. Tukalli. Jangan gigit, hanya tahan di hujung gigi atas. Tukalli. Tukalli. Seterusnya di akhir terdapat tambahan huruf alif. Okay. Untuk apabila terdapat tambahan huruf mad di hujung ayat, kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Jadi sekali lagi saya ulang ayat 25. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okay, saya bergerak ke ayat 26. Saya tukar warna ungu pula. Okay, pada ayat 26 yang pertama saya akan highlightkan ada tanda sabdu di atas huruf lam. Jadi kemaskan makhraj huruf lam, kita tahan sebentar hujung lidah di hujung di gusi atas. Maafkan saya, hujung lidah di gusi atas. Kullu. Kullu, tahan sebentar. Kullu. Jangan baca kulu, tahan kejap. Kullu. Okay, seterusnya, yang ni saya nak highlightkan tadi yang kita belajar. Kita jumpa tanda bacaan nyata iaitu huruf nun bertanda sukun. Okay, dan kita tengok di sebelahnya terdapat huruf ain, merupakan huruf kerongkong. Jadi sekali lagi kita jumpa dengan hukum tajwid iaitu izhar halqi. Bacakan jelas. Okay, jadi man'a. Man'a. Kalau kita tak bacakan jelas, boleh terjadinya lantunan mana'a. Yang itu ialah bacaan yang kurang tepat. Jadi kita kemaskan, tahan di makhraj huruf nun, angkatkan sahaja hujung lidah di gusi atas. Kullu man'a. Kullu man'a. Okay. Seterusnya kita tengok pada kalimah ha. Kita dapatnya tambahan alif, kita bacakan panjang 2 harakat. Okay. Dan apabila berada di hujung, kalau kita nak waqaf, berhenti, adanya tambahan huruf mad iaitu huruf alif, kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Okay. Sekali lagi saya ulang bacaan ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Okay, seterusnya ayat 27. Saya pergi ayat 27, ambil warna hijau. Okay, yang pertama saya akan highlightkan pada huruf ba yang mempunyai tanda sukun. Okay, di sini terdapat bacaan, tulis kat sini bacaan qalqalah. Qalqalah. Atau juga dikenali sebagai bacaan lantunan. Okay, jadi nak melantun macam mana? Okay, pada huruf ba ni kita tengok makhraj bibir, rapatkan bibir. Okay, jadi apabila berlakunya lantunan, kita rapat bibir kemudian kita buka balik. Jadi bunyi dia wayab. Wayab. Qa. Wayab. Qa. Okay. Wayab. Qa. Okay, pada kalimah qa adanya alif kecil, kita bacakan 2 harakat panjang.
wa yabqa. Okay, kemudian kita berjumpa dengan huruf jim juga bertanda sukun. Okay, bagi huruf jim merupakan huruf qalqalah juga. Okay, jadi kita juga kena melantun pada huruf jim. Okay, saya highlightkan huruf jim merupakan huruf qalqalah, huruf ba merupakan huruf qalqalah. Okey. Minta kerjasama untuk mutekan dahulu supaya kita tak ganggu bunyi. Nanti bacaan beramai-ramai baru boleh unmute balik Okey, terima kasih. Okey, saya sambung ayat 27. Wa yabqa wajhu. Okey, huruf jim juga kena melantun wajh. Macam mana nak bunyikan lantunan? Kita naikkan sahaja tengah lidah ke atas ataupun waktu kita lantun tu kita macam senyum je. Wajhu. Wa yabqa wajhu. Boleh? Okay, kemudian saya sambung. Adanya tanda sabdu, saya tukar balik warna hijau. Adanya tanda sabdu di atas huruf ba, berhenti pada makhraj huruf ba, rapatkan bibir. Rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Okay. Terdapatnya tambahan huruf waw di sebelah huruf lal. Okay. Sebelum ini kalau kita tengok adanya tambahan, kita mesti nak bacakan panjang. Okay. Tetapi pada bacaan lal muncung waw tidak dibaca panjang. Okay. Kerana apa? Okay. Kalau yang ada Al-Quran berwarna, waw ni diwarnakan warna kelabu. Kenapa tidak dibacakan panjang? Kerana kita terus masuk ke huruf lam, bunyi lam. Rabbika dzul. Dia tidak bunyi zul. Itu adalah bunyi yang salah. Kita bacakan pendek sahaja seolah-olah waw ini tidak ada. Untuk yang ada Al-Quran berwarna, mesti waw ni dia warnakan warna kelabu. Tidak dibacakan panjang. Yang saya ulang semula. Rabbika dzul. Zul. Pastikan huruf zal kita jelirkan lidah. Zul. Jala. Okay, untuk bacaan la, adanya alif kecil. Kita bacakan panjang 2 harakat. Dzul jalali wal. Hati-hati pada huruf lam, jangan lantunkan. Jangan bunyi wal. Pastikan kemaskan sahaja makhraj, tahan di gusi atas. Wal ik. Seterusnya saya fokuskan pada huruf kaf bertanda sukun. Okay, untuk kaf bertanda sukun adanya sifat berangin. Saya tulis kat sini sifat berangin. Okay, macam mana sifat berangin ni? Untuk bunyikan angin pada huruf kaf. Okay, untuk bunyikan angin pada huruf kaf, kita senyum sahaja. Kerana anginnya keluar tidak banyak. Wal ik. Dia bukan bunyi ik, dia bunyi ik. Kalau kita ambil tangan letak depan mulut, dia ada rasa angin. Ik. Okay, dan seterusnya di hujung, adanya tambahan alif. Kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Okay. Saya ulang semula. Wal ikram. Sekali lagi saya ulang ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey. Jadi saya dah selesai penerangan bagi ayat 25, 26 dan 27. Okey, boleh unmute semua. Kita bacakan beramai-ramai 3 ayat dahulu. Tak ada nak. Beramai-ramai, saya akan kirakan. Dah bersedia semua? Dah. Saya baca, kita bacakan ayat 25 terlebih dahulu. Satu, dua, mula.
طيبا من عليها Terusnya kita akan من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال والإكرام. Okay, cantik. Okay, untuk kemaskan lagi bunyi, kita bacakan bersama-sama. Tadi kita dah bacakan ayat 25. Saya nak dengar sekali lagi ayat 26. Okay, bacakan bersama-sama. Saya akan kirakan. 1, 2, mula. Kul. من عليها فان Terusnya ayat 27. Wayab. ويبقى وجه ذو الجلال والإكرام. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey, seterusnya saya akan pergi ayat seterusnya. Boleh mutekan dahulu. Saya akan pergi di ayat berikutnya. Ustazah, Ya. Ya, siapa yang bersuara? Kejap 27, 28. Okey, saya akan pergi kepada keterangan ayat 28, 29 dan 30. InsyaAllah ayat 28 tadi, kalau kita tengok dia sama macam ayat berikutnya, ya, ayat yang sebelumnya tadi. Okay, jadi saya ulang semula ayat 28. Kita akan boleh gerak ni. Saya fokuskan sekali lagi tanda sabdu di atas huruf ya. Kita tahan pada huruf ya. Fa bi ayyi. Okay, kemudian pada hamzah nga alif bacakan panjang 2 harakat. Pada kalimah la terdapatnya tanda ombak berjumpa hamzah. Kita bacakan panjang 4 atau 5 harakat. Fa bi ayyi alai. Okay, kemudian saya highlightkan pada tanda sabdu pada huruf ba, tahan rapatkan bibir. Rabbi kuma, ma dibaca panjang 2 harakat. Kemudian tukal pada huruf zal terdapat tanda sabdu, tahan jelirkan lidah. Tukalli. Dan seterusnya di akhir ban terdapatnya tambahan alif, kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Selasa. PKPB dia buat 2 hari Senin Selasa. Okey, boleh mutekan dahulu bunyi. Terima kasih. Okey. Saya ulang sekali lagi ayat 28. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Okey, seterusnya saya akan sambung ayat 29. Saya ambil ayat 29. Okay, yang pertama pada ayat 29 saya akan highlightkan pada huruf sin bertanda sukun. Okay, huruf sin bertanda sukun dia ada satu sifat yang dinamakan sifat berangin. Berangin. Okay, berangin pada huruf sin iaitu anginnya kalau kita ambil tangan letak depan mulut dia ada rasa angin keluar. Yes. Yes. Okay, untuk kemaskan bacaan sin bertanda sukun, kita senyum sikit. Itu tips dia, kita senyum sikit. Yes, yes, aluhu. Yes, kita akan rasa angin keluar daripada mulut. Kerana sifat huruf sin, sifatnya berangin. Okay. Kemudian kita tengok pada huruf ha di hujung, okay, adanya waw kecil. Jadi dia dibacakan panjang 2 harakat. Yas'aluhu. Okay, kemudian kita tengok kat sini adanya huruf nun tidak bertanda apa-apa berjumpa huruf fa. Jadi kat sini kita bacakan dengung. Saya tuliskan di dengung 2 harakat. Dengung yang macam mana? Dengung bersedia menyebut huruf fa iaitu hujung gigi atas berjumpa dengan bibir bawah. Jadi macam mana bunyinya? Kalau kita tengok kat sini bunyinya menjadi maufi. Mau.
Kita naikkan terus hujung gigi ke atas ni, dia berjumpa dengan bibir bawah. Maufis. Maufis. Okay, jadi saya ulang semula. Yas'aluhu maufis. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Di sebelah huruf fa adanya tambahan huruf ya. Okay. Kalau sebelum ini saya kongsikan kalau ada tambahan huruf ya, tambahan huruf mad, alif, ya ataupun waw, dia dibacakan panjang. Okay, tetapi di sini fi tidak dibacakan panjang. Seolah-olah ya ini tidak wujud. Okay, kita terus masukkan ke dalam huruf sin bunyinya. Kerana huruf sin terdapatnya tanda sabdu. Okay, jadi bunyi kat sini tidak dibaca panjang, dia hanya bunyi fissa. Dia tidak bunyi fissa. Yang itu adalah bunyi yang kurang tepat. Terus masukkan ke huruf sin. Fissa. Jadi saya ulang semula. Yas'aluhu maufissa. Okay, kemudian saya sambung. Warna hijau. Okay, pada kalimah ma adanya alif kecil dibaca panjang 2 harakat. Okay. Kemudian pada kalimah waw ada juga alif kecil dibaca panjang 2 harakat. Fis samawati wal ard. Okay, kalau kita tengok dekat sini adanya jim kecil di atas. Okay, jim kecil membawa maksud kita boleh berhenti. Boleh berhenti atau nak sambung. Kita boleh nak berhenti, nak sambung pun boleh. Okay, jadi saya pilih untuk berhenti kat sini. Jadi saya tandakan macam ni. Kita berhenti. Wal ard. Okay. Sekiranya berhenti di sini, kita kena bunyikan juga sifat bagi huruf dad. Kita naikkan tepi lidah ke geraham atas. Dia akan menghasilkan bunyi wal ard. Naikkan. Wal ard. Dia bukan wal ar, tapi dia wal ard. Kita nak bunyikan sedikit sifat huruf dad. Okay, jadi saya bacakan sekali lagi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kemudian saya sambung. Saya highlightkan tanda sabdu di atas huruf lam. Pastikan kita tahan. Kulla yaumin. Okay, kita jumpa tanda tanwin selari pada huruf mim. Bacakan jelas dan nyata. Kalau kita tengok di sebelahnya terdapat huruf ha merupakan huruf kerongkong. Jadi kat sini kita jumpa sekali lagi hukum tajwid iaitu izhar halqi. Iaitu nyata kerana berjumpa dengan huruf kerongkong. Kulla yaumin huwa min huwa. Okay, tandanya ialah tanwin selari. Okay, kemudian saya sambung semula. Berikutnya. Fi ini dibacakan panjang 2 harakat. Okay, dan di akhir sya. Okay, kita bila nak berhenti dekat sini adanya huruf nun dekat hujung. Okay, huruf hamzah ni dia dah ada tanda sukun. Kita dah berhenti pada huruf hamzah, bunyinya sya. Okay, tetapi kat hujung ni adanya huruf nun. Kena bunyikan juga. Okay, yang ini kalau pernah dengar bacaannya, okay, mungkin agak berat sedikit. Kalau tak nak ingat pun tak apa. Yang ni saya kongsikan sahaja. Bacaannya dikenali sebagai bacaan raum. Raum itu ialah kita membunyikan huruf di hujung, yang berada di hujung. Saya ada di hujung. Kita bunyikan sekadar setengah harakat ataupun bunyikan sifatnya sahaja. Okay, jadi macam mana kita nak bunyikan? Bunyinya ialah kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia ada bunyi sya'. Kemudian kita nak bunyikan sedikit huruf nun, naikkan sahaja hujung lidah ke gusi atas. Dia akan menghasilkan bunyi fi sya'n. Dia ada bunyi n sikit kat hujung. Okay, sekali lagi saya ulang. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Dia ada sedikit bunyi. Okay, sekali lagi saya ulang ayat 29 secara penuh. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Okay,
Seterusnya saya pergi semula di ayat 30. Nah, kalau kita tengok ayat 30 ni sama macam ayat 27. Okey. Ayatnya sama, jadi saya highlightkan sekali lagi pada huruf ya, tahan. Fabi ayyi, dibaca panjang 2 harakat. Lai dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Rabbi, tanda sabdu pada huruf ba, tahan rapatkan bibir. Kuma, ma dibaca 2 harakat. Tukadzal, adanya tanda sabdu, tahan jelirkan lidah. Ban di hujung, boleh bacakan 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 30. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, saya selesai penerangan untuk ayat 28, 29 dan 30. Okey, boleh unmute. Kita bacakan bersama-sama. Sekali lagi. Okey, boleh? Bacakan bersama-sama. Lari sedikit yang tanda dia. Wabi ayyi Okey, cantik. Okey, terima kasih kerana bacaannya. Cantik bacaan. Okey, saya nak fokuskan pada ayat 29 di hujung sahaja. Okey. Saya akan bacakan sekali lagi. Perhatikan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya itu tak dipanjangkan. Bunyikan saja sya. Kemudian kulla yaumin huwa fi La yaumin huwa fi sya'n. Okey. Saya akan kirakan, kita akan bacakan sekali lagi. Di hujung saja, di kotak warna biru saya highlightkan. Bacakan bersama-sama potongan ayat kulla yaumin huwa fi sya'n. Boleh bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Okey. Okey, cantik. Okey, terbaik. Okey, boleh mutekan semua. Saya akan sambung ayat berikutnya. Ustazah, syak ni ke apa? Macam tak betul saya baca ni. Syak ni ke apa benda? Saya ujung memang out. Okey, untuk di hujung ini dia tidak baca Ni syak tak ni. kerti ya. Okey, dia bunyi syak. Kita nak bunyikan sedikit sahaja huruf nun di hujung. Boleh? Dia dibaca fi sya'an. Dia bukan sya'ni tetapi sya'an. Ada bunyi sedikit. Okey. Jelas? Okey, terima kasih. Jadi saya akan sambung di ayat berikutnya. Boleh mutekan semula. Okey, saya akan sambung ayat berikutnya, ayat 31 dan 32. Okey, boleh mutekan semula, saya akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk ayat 31, okey, saya akan highlightkan yang pertama pada huruf fa bertanda sukun. Okey, dekat sini kita kemaskan saja makhraj huruf fa, iaitu hujung gigi atas berjumpa dengan bibir bawah. Sanaf.
Okay, dan kalau kita rasa kat sini, ambil tangan letak dekat depan mulut, dia akan keluar angin sedikit. Sanafs. Okay. Boleh mutekan dulu suara. Terima kasih. Saya sambung. Sanafruhu. Huruf ghain merupakan huruf tebal. Saya jelaskan kat sini huruf ghain merupakan huruf tebal. Okay, jadi bunyikan secara tebal. Jangan nipis. Ruhu. Sanafruhu lakum. Terdapatnya tanda mim mati bertanda sukun, jadi kita bacakan jelas. Boleh mutekan dahulu suara, tak kerjasama. Nanti dia terganggu dengan bunyi kat luar kan. Okey, tak apa, saya sambung semula. Adanya mim bertanda sukun kita bacakan nyata ataupun jelas. Okey, jelas rapatkan bibir untuk menyebut huruf mim. Lakum sanafrugu lakum ayyuhas. Kita tengok pada huruf ya terdapatnya tanda sabdu, kita tahan pada huruf ya. Ayyuha. Kemudian kita berjumpa dengan huruf sa. Sa bertanda sukun, jadi kat sini bunyinya kita terus masuk ke huruf sa. Ayyuhas. Bersedia menyebut huruf sa, jelirkan lidah. Ayyuhassa. Okey, seterusnya kita jumpa dengan huruf qaf. Pastikan qaf dibunyikan tebal kerana dia merupakan huruf tebal. Saqo. Lan. Kat hujung adanya tambahan alif pada huruf lam. Kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 31. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Kemudian saya sambung ayat 32. Juga merupakan ayat yang diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Jadi saya highlightkan sekali lagi, jaga-jaga pada huruf ya. Dibaca 2 harakat. La dibaca 4 atau 5 harakat. Rabbi. Ada tanda sabdu, tahan pada huruf ba, rapatkan bibir. Kuma. Ma dibaca panjang 2 harakat. Tukaz, adanya tanda sabdu pada huruf zal, tahan jelirkan lidah. Ban, adanya tambahan huruf alif di hujung, bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 32. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Selesai penerangan 2 ayat, ayat 31 dan 32. Boleh unmute semula, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Okey, boleh unmute sama-sama, unmutekan dahulu. Okey, Khadijah kirakan. Okay. Saya akan kirakan, bersedia. Kita bacakan ayat 31 terlebih dahulu. 1, 2, mula. Sanafrugu lakum ayyuhas Saqalan. Okey, kita berhenti dahulu. Saya nak fokuskan sekali lagi ayat 31. Okey, pastikan pada yang saya bulatkan ini hasa. Pastikan bunyinya pendek sahaja. Pendek Ustazah. Ya. Ayyuhas saqalan. Cantik, bacakan pendek, terbaik. Okay, seterusnya kita pergi ayat 32. Bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Fa. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih, cantik bacaannya. Okey, seterusnya saya akan sambung di ayat berikutnya. Boleh mutekan semula.
Okay, saya akan sambung di ayat 33. Okay, untuk ayat 33 dia sedikit panjang, jadi saya pecah-pecahkan menjadi 3 baris. Saya akan highlightkan baris yang pertama pada ayat 33. Pada kalimah ya dibaca panjang 2 harakat kerana terdapat tambahan alif kecil. Ya ma'syaral, terus masukkan ke dalam huruf lam bunyinya. Bacakan tebal. Rol. Ya ma'syaral. Ya ma'syaral. Okay. Kemaskan juga pada huruf ain, sangkut di tengah kerongkong. Saya ulang sekali lagi. Ya ma'syaral jinni. Adanya tanda sabdu pada huruf nun dibaca dengung 2 harakat. Saya tuliskan di merupakan bacaan dengung 2 harakat. Jinni, dengungkan. Jinni. Ya ma'syaral jinni. Okay, kemudian kita jumpa wal ins, adanya tanda nun. Nun tidak bertanda berjumpa huruf sin. Kita bacakan dengung 2 harakat. Bersedia menyebut huruf sin. Macam mana nak bunyikan? Tolakkan hujung lidah di belakang gigi bawah. Wal insi. Wal insi. Okay, jadi saya berhenti dekat sini. Ya ma'syaral jinni wal insi. Boleh mutekan dahulu suara. Terima kasih. Okay, saya ulang semula. Ya ma'syaral jinni wal insi. Saya parking kat situ, kemudian saya sambung. Inis, okay, terdapat huruf sin bertanda sukun, kemaskan senyum. Untuk kemaskan bunyi sin. Inis, ta, okay. Hati-hati pada huruf to berjumpa huruf ain. Huruf to merupakan huruf tebal. Pastikan kita muncungkan sedikit mulut. Okay, kemudian berjumpa dengan huruf ain, sangkutkan di tengah kerongkong. Jadi dia menghasilkan bunyi inis ta. Bukan tak, tapi bunyi dia ta. Inis ta tum. Okay. Kemudian kita berjumpa tanda bacaan nyata sekali lagi, iaitu huruf mim bertanda sukun. Rapatkan bibir sahaja. Inis ta tum. Kemudian kita sambung. Al, adanya tanda nun tidak bertanda. Nun ini tidak ada tanda apa-apa, berjumpa dengan huruf ta. Jadi kat sini terhasilnya bacaan dengung sekali lagi. Dengung 2 harakat, bersedia menyebut huruf ta. Makhraj huruf ta, okay, yang ni saya kongsikan. Makhraj huruf ta ialah hujung lidah, saya ringkaskan, hujung lidah bertemu belakang gigi atas. Huruf ta, saya ulang semula, makhrajnya ialah hujung lidah bertemu belakang gigi atas. Okay, jadi ketika kita menyebutkan bunyi dengung, bersedia menyebut huruf ta. Dia akan bunyi ta. Okay. Kemudian kita jumpa sekali lagi tanda bacaan dengung. Saya tukar color sebab nanti tak nampak. Okay. Adanya sekali lagi huruf nun tidak bertanda berjumpa huruf fa. Saya kemaskan. Nun tidak bertanda berjumpa huruf fa. Okay, jadi kat sini kita bacakan dengung, iaitu bersedia menyebut huruf fa, gigi atas berjumpa bibir bawah. Saya ulang sekali lagi bacaan dengung. Al-tawfu. Dia ada 2 kali dengung. Al-tawfu. Okay. Kemudian zu ni dibaca panjang 2 harakat. Zu dibaca panjang 2 harakat. Jadi untuk baris yang pertama saya ulang sekali lagi.
Ya ma'syaral jinni wal insi. Saya parking kat sini jadi saya hidupkan bunyi sin. Kemudian saya sambung inistata'tum an tanfudhu. Inistata'tum an tanfudhu. Okey. Jelas? Saya akan sambung di baris yang kedua. Okey, untuk baris yang kedua kita jumpa huruf nun bertanda sukun. Jadi ini merupakan tanda bacaan nyata. Bunyikan nyata min. Min aqa. Terdapat huruf qaf bertanda sukun, jadi kita bacakan secara lantunan. Lantun. Kita lantunkan pada huruf qaf. Untuk bunyikan tebal, muncungkan sedikit mulut. Aqa. Aqa. Ta. Min aqa. Taris. Okey, boleh? Saya ulang sekali lagi. Min aqa. Min aqa. Okey, pastikan dia bunyikan secara tebal apabila melantun. Okey, seterusnya terdapat huruf ta berpasangan dengan alif, bacakan panjang 2 harakat. Ris terus masuk ke huruf sin dan tahan di makhraj huruf sin kerana terdapat tanda sabdu. Min aqa tarissa. Min aqa tarissa. Okey, kemudian mim, ma ni kita baca panjang 2 harakat kerana ada tambahan alif kecil. Wa juga dibaca panjang 2 harakat. Min aqa taris samawati wal huruf ra ini dibacakan tebal. Dibacakan tebal, kita muncungkan sedikit mulut. Wal ardi. Wal ardi. Okay, kemudian saya sambung. Fanfudhu. Kita tengok adanya bacaan dengung kerana terdapat tanda nun mati tidak bertanda berjumpa huruf fa. Dibaca dengung 2 harakat. Fanfudhu. Okay, dhu di akhir ini kita bacakan panjang 2 harakat sahaja apabila berhenti. Jadi saya ulang semula baris yang kedua. Min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Fanfudhu. Pastikan zal ini kita jelirkan lidah. Okey, seterusnya saya bergerak di baris yang ketiga. La adanya gandingan dengan alif, bacakan panjang 2 harakat. Kemudian kita tengok adanya tanda nun mati, tidak ada tanda, tidak bertanda berjumpa huruf fa. Dibaca dengung 2 harakat. La tanfudhu. La tanfudhu. Dhu kita bacakan panjang 2 harakat. Na illa adanya tanda sabdu di atas huruf lam. Tahan sebentar. Illa. Tahan kemudian bacakan panjang 2 harakat. Illa. Okey, dan di akhir bisultan. Pastikan lam jangan lantunkan. Kemaskan saja makhraj huruf lam dan di akhir adanya alif kecil. Jadi kita boleh bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Okey, jadi saya ulang semula ayat 33 baris yang ketiga. La tanfuduna illa bisultan. Saya ulang sekali lagi. La tanfuduna illa bisultan. Okey. Boleh jangan unmute lagi. Saya nak terangkan dahulu. Okay, untuk ayat 33 kita akan bacakan bersama-sama mengikut tanda parking. Okay, jadi kita tengok baris yang pertama, saya parkingkan dahulu dekat kalimat ins. Okay, jadi apabila berhenti kita parking dulu. Ni yang pertama. Ya ma'syaral jinni wal ins. Saya matikan. Kita parking kat sini. Kemudian kita sambung
aradtum an tanfudhu. Okey, ini adalah potongan yang kedua. Okey, seterusnya potongan yang ketiga, kita bacakan baris yang kedua ni. Min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ini adalah potongan yang ketiga. Dan potongan yang keempat di baris yang ketiga ni. La tanfuduna illa bisultan. Okey. Jadi kita ada 4 potongan ayat pada ayat 33 ini. Okey, boleh unmute, kita bacakan bersama-sama mengikut potongan. Okey. Jadi kita bersedia, kita akan bacakan potongan yang pertama. Kita berhenti di ins, kat kalimah ins. Okay, kita mulakan potongan yang pertama. Bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Ya ma'syaral jinni wal ins. Okay, sambung potongan yang kedua. 1, 2, mula. Okay, cantik. Seterusnya potongan yang ketiga. 1, 2, mula. Min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Okay, seterusnya potongan keempat. 1, 2, mula. la tuzuna illa Bisultan. Alhamdulillah. Okey, cantik bacaannya. InsyaAllah. Okey, setakat ini sahaja pada malam ini. Kita akan kita bacakan surah Ar-Rahman dari ayat 25 sehingga ayat 33. Okey. Jadi saya akan stopkan share. Okay, untuk malam ini itu sahaja surah Ar-Rahman ayat 25 hingga ayat 33. Sadaqallahul azim. Kita tutup dahulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah di hujung ini saya buka soalan. Kalau ada yang nak bertanya apa-apa, saya meraihkan. Ustazah nak tanya. Ya, ya Kak Nuraini Urut ujung lidah tu seperti apa tadi? Ya. Urut ujung lidah, jeli lidah tu. Yang kena jeli lidah. Hurufnya ada 3. Iaitu huruf sa. Apa dia? Huruf sa, zal dan juga dha. Ada 3 huruf. Sa, zal, zo. Zo. Sa, zal, dha. Zo Huruf dha. Dha. Jadi kalau kat sini saya kongsikan, nak tulis kat skrin ke? Ke? Dah dapat dah 3 huruf sahaja. Saya tak lupa. Biasalah kita kan. Sekejap kan. Kongsikan sekali lagi. Ada 3 sahaja huruf. Zal. Sa, zal dan juga dha. Okay, kalau rujuk dekat buku warna purple, dekat muka surat 7 ada. Muka surat apa? Muka surat 7. Dia cantik dan tak cantik. Kalau sini saya share kan, ada 3 huruf. Iaitu huruf sa, zal, dha. Saya bulatkan kat sini. Hujung lidah bertemu hujung gigi atas, kita jelirkan lidah.
sekali jom. Alamak, kita macam Zulam. Lidah. Itu saja 3 huruf untuk jenis lidah. Okey, jadi yang lain ada soalan lagi? Tak ada Ustazah. Ada okey. Ada faham. InsyaAllah setakat itu sahaja. Okay, terima kasih untuk malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Halang saya dulu Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.